Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Beberapa pegawai unit perisikan dari India dan Pakistan dipercayai telah mengadakan rundingan rahsia di Dubai bagi mencari jalan penyelesaian kepada krisis ketenteraan di wilayah Kashmir. Rundingan itu diusahakan oleh Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE. Demikian didedahkan penganalisis ketenteraan Pakistan Aisyah Siddiq. Hubungan New Delhi dan Islamabad mulai keruh sejak insiden serangan pengebom bunuh diri di Kashmir yang melibatkan konvoi tentera India pada tahun 2019. Susulan itu, India telah menarik hak autonomi Kashmir dan kerap menghantar pesawat tempur ke wilayah tersebut. Tindakan itu menimbulkan kemarahan Pakistan. Dalam perkembangan lain, India membenarkan penggunaan kecemasan vaksin Sputnik V. Kelulusan segera dibuat memandangkan kadar jangkitan di negara itu semakin membimbangkan. Sputnik V merupakan vaksin ketiga yang dipersetujui selepas Oxford AstraZeneca dan Covaxin yang dibangunkan oleh firma India Bharat Biotech. Vaksin buatan Rusia itu perlu diluluskan segera bagi melindungi kira-kira 1.3 bilion populasinya. India setakat ini merekodkan lebih 14 juta kes COVID-19, kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU menjangkakan bekalan 50 juta dos vaksin Pfizer-BioNTech akan diterima lebih awal. Ia berikutan tindakan Denmark yang melarang penggunaan vaksin jenis AstraZeneca. Blok serantau itu akan mula menerima vaksin Pfizer seawal-awalnya bulan ini berbanding jangkaan asal pada akhir tahun. Ketua Suruhjaya EU Ursula von der Leyen berkata pihaknya perlu bertindak pantas bagi menangani masalah kelewatan bekalan. Perlumbaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 telah mencetuskan ketegangan terutama antara EU dengan United Kingdom setelah blok itu menuduh London menyimpan lambakan vaksin. Negara-negara sekutu NATO akan menyertai Amerika Syarikat mengundurkan pasukan tenteranya dari Afghanistan secara berperingkat bermula 1 Mei ini. Setiausaha Agong NATO Jens Stoltenberg berkata ia merupakan keputusan sukar untuk yang membabitkan risiko. Beliau memberi jaminan NATO akan terus menyokong kepentingan rakyat Afghan. Namun, masanya telah tiba bagi mereka meraih kemenangan keamanan yang dapat menamatkan pergolakan yang telah berlarutan selama 2 dekad. Seorang askar Turki terbunuh dalam serangan roket di sebuah pangkalan tentera di utara Iraq. Menurut Kementerian Pertahanan Turki, serangan berlaku di Bashika yang terletak di luar bandar Mosul. Daripada 3 roket yang dilancarkan, hanya 1 mengenai sasaran. 1 lagi roket tersasar ke sebuah kampung berhampiran dan mencederakan seorang kanak-kanak. Susulan itu, tentera Turki menggerakkan drone bagi meninjau kawasan terbabit. Dalam serangan masih belum diketahui. Dalam perkembangan lain, serangan drone dilancarkan di lapangan terbang Arbil menyasarkan tentera Amerika Syarikat. Sebuah bangunan dilaporkan mengalami kerosakan, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Perdana Menteri Wilayah Kurdish Masrour Barzani dan Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu secara bersama mengecam keras-kerasnya kedua-dua serangan. Mereka sepakat untuk terus berhubung dan menyiasat motif serangan. Seorang terkorban sementara 12 lagi masih belum ditemukan dalam kejadian kapal pengangkut komersial Seacorp Power terbalik di Teluk Mexico. Kapal milik Amerika Syarikat itu karam setelah dipukul ribut berhampiran pelabuhan Falcon kira-kira 160 km di selatan New Orleans. Menurut Kapten Pengawal Pantai Will Watson, sekumpulan sukarelawan telah dikerah untuk misi mencari dan menyelamat. Seacorp Power adalah kapal pengangkut komersial sepanjang 129 kaki. Bola sepak Liga Juara Eropah, Liverpool tersingkir di suku akhir selepas hanya mencatat keputusan seri 0-0 dengan Real Madrid. Dengan keputusan itu, Madrid mara ke separuh akhir dengan agregat 3-1. Turut layak Manchester City yang menyingkirkan Borussia Dortmund dengan agregat 4-2. Awal pagi tadi, The Citizens menang 2-1. Dalam saingan separuh akhir, Real akan membuat perhitungan dengan Chelsea manakala Manchester City bertemu PSG. Perlawanan pertama dijadual berlangsung pada 27 April.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadil Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.